Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istana bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dirahmati pengurusi ahli tata kuasa Surau Al-Qudus, imam-imam dan para asatidzah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 27 Syaban 1445 bersamaan dengan 8 hari bulan 3 2024, sekali lagi kita dapat memenuhi majlis ilmu di Surau Al-Qudus Putrajaya ini, di mana pada kali ini kita berhimpun dalam program menyambut Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi. Maka para jemaah sekalian, apabila datangnya ibadat-ibadat yang besar, yang khusus, yang berwaktu, bermusim ini, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengulang kaji bagaimana cara, langkah yang terbaik untuk kita lakukan. Semoga Ramadan datang kita dapat memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik, yang tidak merugikan kita. Sebab Ramadan kalau kita sambut dia atau tak sambut, dia datang je. Engkau terima dia atau tak terima, dia tetap datang. Bagi kita yang sayang pada Ramadan, sayang ke tak sayang, dia tetap akan pergi apabila cukup tempoh 29 atau 30 hari. Artinya kita kena usaha ketika Ramadan masih bersama ini, bagaimana nak mengisi sebaik dan sebanyak mungkin. Dia ada sedikit perbezaan di antara sebaik dan sebanyak. Ada orang isi banyak tapi mungkin tidak baik, tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita rugi. Ada orang mungkin sedikit tapi tepat dengan sunnah, maka itu yang terbaik. Jadi insyaAllah dalam program, kalau disebut tajuk kita ni memburu ar-rayyan, maknanya kita nak mengisi kedatangan Ramadan dengan sebanyak mungkin ibadat. Kerana orang yang betul-betul memenuhi kehendak Ramadan, Allah Ta'ala sediakan sebuah pintu syurga, nama dia Babur Rayyan, bab orang-orang yang dahaga. Mana di dunia kita dahaga, tak dapat makan, tak dapat minum di siang hari, maka orang ini akan mendapat hak keistimewaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah beri satu pintu khas, iaitulah nama dia Bab Ar-Rayyan. Untuk ulang kaji ilmu fardu ain kita, pintu syurga ada tak? Pintu syurga berapa semua pintu? Pintu neraka 7. Jadi ada orang tanya kenapa syurga sebanyak daripada neraka? Sebab ada syurga lebih banyak dari pintu neraka. Kenapa? Jawab je tak apa. Kalau kena dapat hadiah, tak kena pun dapat hadiah juga. Dah, Alhamdulillah. Maknanya menunjukkan rahmat Allah Ta'ala lebih luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah sebut dalam Quran, rahmat aku luas meliputi segala perkara. Jadi nak tunjuk luahnya rahmat Allah Ta'ala, pintu syurga dia buka 8.
Neraka kecil sikit. Walaupun kecil, la'amla'anna, aku akan penuhi neraka Jahannam itu dengan manusia, dengan jin yang derhaka, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah dalam tazkirah ataupun kuliah ringkas kita ni, ana akan cubalah bawa beberapa tip ataupun cara-cara yang digariskan oleh para ulama, kaifa nastaqbil Ramadan. Bagaimana cara yang sebaiknya kita menerima kedatangan Ramadan. Jangan terima dulu. Dia nak mari itu kena buat persiapan dulu. Ya, dia beza di antara terima terus dengan adanya persiapan, itu dua perkara yang berbeza. Kalau mari, kita tak usah fikir besar-besar lah. Nah, kita fikir cara kita. Orang nak datang ke rumah, dia tak maklum. Tiba-tiba, sampai kereta depan tangga. Apa persiapan kita sambut dia? Tak siap lah dah. Raya gurau ya. Kata dia tak bagi tahu dia nak datang. Turun-turun, minta nak pergi ke tandas. Apa rasa tuan rumah? Paling kelang kabut sekali dah. Allah, tandas baru ya, budak-budak mandi. Parah je sudah. Dia punya kelang kabut lain macam. Tapi kalau orang tu maklum nak datang, dah 3 hari dah sudah maklum, dia akan sampai pada hari sekian, kita buat persiapan, bersih. Demikianlah Ramadan yang datang ini pada setiap tahun. Orang-orang yang soleh, bagaimana mereka menerima kedatangan Ramadan. Dan insya-Allah kita tak kata kita orang soleh, tapi kita berusaha menjadi orang soleh. Kalau ada orang tu mengaku saya lah orang soleh di kampung ni, tuan-tuan lari. Sama ada dia tak sempat makan ubat hari tu, ataupun dia lain macam dia punya cara. Cuma kewajipan kita, menjadi kewajipan kepada kita berusaha untuk menjadi orang soleh. Kita kata saya bukan orang baik, tapi saya nak jadi orang baik. Ni kita tak boleh mengaku. Tapi kita tak mengaku juga orang tak baik kan. Saya orang jahat lah, orang tak cakap. Biasa jahat orang tak mengaku. Tapi kalau tak tahu mungkin dia mengaku. Saya ni tak tahu Ustaz. Tapi bila dia mula dengan tak tahu, dia yang cakap banyak dalam majlis tu. Kadang-kadang orang tanya hukum tak sempat Ustaz jawab, dia dulu tolong jawab. Tapi tadi mengaku tak jauh. Itu satu problem yang dia panggil satu masalah yang berlaku dalam sebahagian masyarakat, yang kita perlu muhasabah, yang kita perlu teliti biiznillahi azza wa jalla. Baik, yang pertama, tuan-tuan kena tulislah, belajar mencatat. Belajar mencatat, sebab ilmu talaqi ni dia ada 2 cara. Sama ada orang tu hafal atau tulis. Dia panggil hafal ataupun dia panggil tulis. Sama ada dia panggil al-hifzu ataupun dia panggil al-kitabah. Jadi kita ni kalau boleh dua-dua cantik. Saya ingat Ustaz, tadi ya ingatnya, besok belum tentu. Waktu ni ingatlah, tapi lepas pada ni tak tahu. Yang pertama sekali, bila kita nak terima Ramadan ini, apa persiapan kita? Iaitulah dia panggil at-taubatun nasuh. Kita kena buat persiapan jiwa kita dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada perkara-perkara yang tidak baik. Di sini timbul soalan daripada para jemaah. Dia kata peliklah Abu Anas. Orang taubat bulan Ramadan, dia suruh taubat sekarang. Isu ni sama dengan satu lagi isu yang tuan-tuan rasa lebih kurang. Bila orang nak pergi haji, bila nak pergi haji, kita kata tuan-tuan buat persiapan jiwa nak pergi haji dengan istighfar, dengan taubat. Pelik, orang nak pergi taubat di Arafah. Betul ke persepsi sedemikian? Nak taubat tunggu Ramadan, orang nak pergi haji nak taubat tunggu di Arafah. Betul ke dia punya falsafah macam tu? Boleh komen sikit. Betul tak betul? Tak betul. Pasal apa tak betul? Ya? Kesan berbeza. Maksud dia? Masya Allah. Maknanya bulan Ramadan bukan setakat kita baru nak bersih.
Ramadan ni bulan nak meningkatkan ketakwaan kita, nak menambahkan amal. Jadi awal-awal lagi kena siap. Sama juga orang pergi Mekah, di Arafah tu bukan baru nak minta istighfar, nak pergi tamatkan dia kita punya permohonan. Maknanya kalau ada lagi yang tersangkut, kita bersihkan semua di situ, kerana di situlah tempat Allah Ta'ala janji dengan maghfirah, dengan rahmat, dengan segala perkara yang begitu banyak yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya kita kena awal lagi persiapan. Manakah dalil persiapan awal ini? Ada dua perkara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pada bulan Syaban, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak berpuasa sunat bulan Syaban. Banyak puasa sunat. Sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya, dia bagi tahu, aku qada puasa tahun lepas pada bulan Syaban. Kenapa? Kerana Rasulullah berpuasa di situ. Jadi, dan cucu Nabi, cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid radhiyallahu, dia tanya, kenapa kami tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban lebih daripada bulan lain? Maka Nabi bagi hujah yang cukup mantap. Dia kata bulan Syaban ni bulan orang terlupa kepada ibadat, sebab dia telah di antara bulan Rajab, bulan haram, bulan Ramadan, bulan semua orang pulun untuk beribadat. Jadi Syaban ketinggalan, maka aku hidupkan di sini. Satu lagi hadis yang menyebut tentang malam nisfu Syaban. Jadi walaupun hadis ini adalah perbincangan ulama hadis, ada yang menerima, ada yang mengatakan dia itu lemah. Allah SWT bila tengok kepada hamba dia pada malam nisfu, maka diberi keampunan kecuali dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang langsung tak mendapat rahmat Allah Ta'ala, iaitulah kumpulan musyrik, orang yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala, wal'iyazubillah. Hak ni tak dapat selagi dia tak taubat lah. Kalau dia taubat, dia masuk Islam, sesat. Yang kedua, musyahin. Musyahin ni dekat datang kita, tak jauh, mungkin duduk berlegar di sekitar kita. Iaitulah orang yang berkelahi di antara sama-sama orang Islam. Jadi yang kedua ni ada ke tak ada kita? Saya tak kelahi dengan orang, Ustaz, sama saya sakit hati orang je. Dia tak pakai, dia sakit hati dengan orang. Saya tak kelahi dengan orang, tapi saya dengki dengan orang. Kalau ada simptom-simptom ini dalam hati kita, dalam jiwa kita, ini yang perlu kita perbetulkan. Betul? Kita sakit hati seorang kita. Ada juga jenis perangai lagu tu, dia seorang yang sakit hati, dia panggil sakit jiwa seorang diri. Orang yang kita sakit hati tak tahu pun. Sebab dalil tak tahu, bila dia jumpa dengan kita, dia senyum, dia layan baik-baik. Dia kalau dia tahu kita nak marah dia, mungkin dia pelari. Aku tak boleh dekat dengan dia tu, nampak dia macam berapi je. Nanti dia semua depan orang akan malu. Dia tak tahu kita seorang yang duk sakit hati. Maka dia adalah peluang kita baca dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami kita ghillan. Ghillan itu makna benci kepada orang yang beriman. Letak di situ. Maka persiapan kita itu yang diarahkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi taubat kita ni maknanya kita perbetulkan channel kita, sama ada kita dengan Allah Azza wa Jalla ataupun kita dengan sama-sama kita, sama-sama makhluk. Dan satu lagi yang tak boleh dilepas begitu saja, taubat dari sudut keuangan. Ini taubat dari sudut keuangan ni berat juga ni. Anda duduk perhati tengok sahabat-sahabat kita yang panel syariah di wang simpanan pekerja ni, KWSP, dia kata berapa separuh sikit benar orang Islam yang ada akaun dia yang pindah kepada Islam, tak mau pindah lagi sebab dia punya dividen kurang sikit daripada yang tidak Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, yang kurang tu banyak mana. Yang halal tu halal walaupun sedikit,
diberkati oleh Allah SWT daripada yang haram walaupun banyak. Satu, tak ada keberkatan. Yang kedua, azab di akhirat. Itulah kata-kata salaf. Ada kata daripada Sayyidina Ali, ada kata orang lain. Dia kata harta kita ni halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halal pun kena hisab, yang haram tu hisab sekali dengan azab. Wal'iyazubillah. Jadi kita kena usahalah sempena dengan kedatangan bulan yang mulia ini, cuba kita buat semakkan. Buat kajian hartaku dari mana sumber. Kita ambil dari mana perolehan harta. Daripada kita kerja di pejabat, alhamdulillah. Daripada kita berniaga dengan perniagaan yang halal, alhamdulillah. Daripada hasil usaha yang lain-lain lagi yang baik, kita kata alhamdulillah. Tetapi kalau ada terpalit dengan perkara yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ni haram ada dua. Satu, Allah Ta'ala haram. Yang kedua, kerajaan haram. Dua. Ada kalanya Allah Ta'ala haram tapi tidak haram bagi pihak perlesenan, sebab dah dapat lesen dah halal. Jadi kita kata yang halal di sisi Allah Ta'ala, yang haram di sisi Allah, semua yang kita kena ambil kira. Kalau halal, alhamdulillah. Yang haramnya walaupun tidak haram bagi pihak pemerintah, tapi tetap haram di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa agaknya yang haram di sisi Allah Ta'ala tapi tidak haram di sisi manusia? Apa dia yang halal Allah Ta'ala haram tapi manusia kata tak haram? Manusia tak kata pun, dia buat je. Apa dia? Ya, dalam bab keuangan. Kita duk bicara dalam bab keuangan. Dalam bab keuangan apa dia? Kata kuat sikit, biar berani. Riba tak haram. Dalam Quran kata haram, tapi manusia tak kata haram sebab tak ada akta haram riba. Ada. Sepatutnya pusat-pusat riba ni ditulis non-muslim, orang Muslim, Islam no entry. Sebagian pusat-pusat judi, pusat arak ditulis orang Islam tidak dibenarkan masuk. Tapi kenapa dalam bab riba orang Islam tidak dihalang masuk? Itu kita kena kira. Baiklah. Maknanya kita semak dalam hidup kita ni dalam semua perkara. Dalam bab ibadat kita, dalam bab muamalat kita, dalam bab hubungan di antara kita sama-sama kita, bukan satu perkara yang kecil. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis tadi dua perkara. Musyrik wa musyahin. Musyahin itu maknanya orang yang berkelahi. Bagi analah isu berkelahi ini memang satu isu yang agak perlu dimuhasabah. Jangan tunggu hari raya. Kita kadang-kadang tunggu hari raya baru bermaaf-maafan. Hari raya hari bermaafan. Bermaaf ni sebelum puasa lagi. Hari raya tu hari kita pergi jumpa orang panggil mantapkan lagi ukhuwah dan mantapkan silaturahim. Baik. Yang kedua, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sekarang ni sudah 27 Syaban. Berapa hari lagi nak Ramadan? Berapa hari lagi? 8, 9, 10. 3 hari lagi. Dah 27, 28. Esok 28. Ahad 29. Hari Isnin. Kalau nampak anak bulan dah boleh. Kalau tak nampak mana hari Selasa. Tak lebih dah. Rabu tak jadi. Rabu tu kena hari yang kedua. Ni orang duduk tular ni ada di kampung sebelah jiran kita ni. Maya terawih dah semalam. Tak tengok. Tak tahu dia tengok ru'yah macam mana. Dia kira macam mana, bulan mana dia kira, wallahu alam. Kita pun jangan ambil kira dengan dia lah. Bagi kita negara Malaysia ni ada jabatan falak yang sentiasa mengukur perjalanan bulan kita ni. Percaya ke ahli-ahli falak sudahlah. Mereka pergi tengok bulan, mereka buat kaji. Kita kalau semua benda kita nak guna otak kita sendiri, payah. Jadi masalahnya kita tak ngaji bab falak. Tapi komen ahli falak terlebih pada ahli falak pula kita. Jadi kita kata jangan cuba tunjuk pandai dalam perkara yang kita tidak pandai.
Maka bila kita nak, beberapa hari yang sampai, kita bersyukur kepada Allah SWT untuk setakat hari ini, dengan kesihatan kita yang ada, agak-agak boleh berpuasa ke tidak? InsyaAllah boleh puasa tak? Kalau panjang umur kita boleh puasa. Berapa ramai keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang nampak macam gelap harapan untuk puasa, sama ada hari Senin atau hari Selasa ni, sebab mereka duduk dalam hospital, ada yang duduk sedang berpantang, makan ubat je, tak boleh makan nasi contohnya. Maknanya bila Allah SWT beri kepada kita nikmat yang ada ini, kita buat janji dengan Allah SWT. Janji apa? Kita janji, ya Allah, dengan kesihatan yang kau beri pada aku, insya-Allah aku akan isikan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita janji, tak payah bernazar. Kita sendiri tu dia panggil aqdul azam, mana letak satu keazaman. Jadi kita, maknanya kita syukur pada Allah SWT dengan nikmat yang ada sekarang. Sebagaimana kata ulama salaf, qayyidu ni'amallahi bisyukri. Kita ikat, kita tambah nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri sekarang ni dengan syukur Allah Ta'ala. Baru ni orang duk kempen solat subuh seperti Jumaat. Jadi kita kena kempen diri kita bahawa solat berjamaah setiap masa, bukan subuh je. Subuh ke, zuhur, asar ke, tak kira. Dia kata zuhur saya solat di pejabat, tak kira lah kat mana pun, yang penting solatul jamaah. Di pejabat kita ke, di kebun kita ke, di mana saja kita berada, bila masuk waktu solat, bila marinya azan, kita solat berjamaah. Kadang-kadang kita tengok suasana sebahagian masyarakat, dia tak jadi satu kesatuan. Bila dia mari masjid, orang dah imam dah solat, dia akan solat seorang sana, seorang sini. Tak ada maknanya kesatuan ummah, menunjukkan kekuatan kita ni, tidak ada. Baiklah, itu yang kedua yang kita kena tunjukkan. Yang ketiga, tanda tuan-tuan, yang ketiga kena belajar hukum hakam puasa. Kita ni belajar puasa, belajar kan, cuma tahun lepas, tahun ni kena belajar lagi. Ya, kita ulang kaji balik tahun ni, apakah hukum hakam puasa. Kalau orang tanya kita, orang tanya kau, kita sendiri tanya kita ke, berapakah rukun puasa? Rukun puasa ada berapa? Dua. Ni tak ada ustaz berdoa ni kali, nampak lah berjalan. Tak ada. Dia kata rukun puasa dua saja. Yang pertama dia panggil al-imsak. Maknanya dia tahan diri daripada makan dengan minum, ataupun yang pertama dia mula dengan niat. Niat, mana kita nak puasa kita kena niat. Yang kedua, al-imsak, maknanya kita berhenti daripada makan dan minum bermula daripada fajar sampai ke maghrib. Ada orang salah faham. Dia kata bila kita kata al-imsak, dia kata imsak ni 10 minit je. Tu dia panggil imsakiyah Ramadan. Dalam takwim yang orang duduk bagi kan, dia duduk bagi sebar tu, dia panggil imsakiyah Ramadan, maknanya 10 minit sebelum subuh. Itu bukan larangan, itu lampu kuning nama dia. Maknanya kalau kita baru sedar tidur, ada 10 minit lagi nak azan, makanlah. Tapi kalau kita dah sudah makan dah, tak payah, aku ni ada 10 minit lagi ni. Dah awak dah sudah makan, pergilah gosok gigi, pergi mandi, kita nak pergi masjid pula ni, nak pergi surau pula. Jadi elok dah 10 minit itu untuk buat persiapan. Kalau kita sudah mandi, orang tak azan lagi, rasa nak minum air, minum ya. Tapi bagi orang yang baru sedar, baru bangun tidur, ni waktu untuk dia teruskan. Jadi kita kena letak dekat situ, belajar hukum hakam puasa, kena belajar. Dia tidak payah sebenarnya. Puasa ni di antara amalan yang tidak payah, sebab dia tak boleh makan, tak boleh minum, tidak boleh melakukan persetubuhan suami isteri pada siang Ramadan, dan tidak boleh muntah dengan sengaja. Itulah dalam kitab fiqh ada sebut detail. Tapi kena belajarlah, usaha belajar. Dia kata tak sempat dah ustaz, kita nak buat daurah Ramadan. Tuan-tuan boleh tengoklah
Sekarang ni banyak dalam YouTube kuliah-kuliah tentang Ramadan, hukum hakam puasa yang telah dibuat oleh para pendakwah, para asatizah kita yang aktif berdakwah, menyiarkan ilmu mereka dalam alam maya. Kita kata alhamdulillah. Ana sendiri ada beberapa kitab yang saya baca. Bab puasa saja. Tuan-tuan boleh pilih kitab mana nak baca. Di antara kitab yang terbaik lah, agak detail perbahasan, tengok dalam YouTube, dia panggil Syarah Abu Anas kepada kitab Al-Mu'tamad. Nama kitab dia Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Dalam tu detail daripada awal syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Dia lain, syarat sah lain, syarat wajib lain. Maknanya syarat sah puasa, kalau orang tu puasa ikut syarat dia sah. Tapi syarat wajib tu kena tambah satu lagi, orang tu aqil, baligh, dia panggil syarat wajib. Mana kalau kanak-kanak ni tak wajib, tapi kalau dia puasa sah, kecuali dia batalkan. Jadi kita kena belajar ilmu tu. Menarik para jemaah sekalian. Dan insya-Allah esok sekali lagi kita akan ulang. Tuan-tuan yang tak boleh pergi, ikut online kita di Masjid Negara Kuala Lumpur jam 9 hingga 11 pagi. Ana akan baca bab kitab As-Siyam, bab puasa dalam kitab kitab fiqh mazhab Syafi'i. Menarik tuan-tuan, kita boleh belajar 2 jam ni, taklah detail sangat, tapi sekurang-kurangnya ada ulang kaji insya-Allah. Jadi di Masjid Negara dia terbuka. Siapa laki-laki boleh, perempuan boleh pergi. Yang tak boleh pergi, kita tengok di alamanya kita biiznillahi azza wa jalla. Ini penting. Baik, yang keempat ni dipanggil dari sudut motivasi, dari sudut psikologi, dia panggil al-azmu wal himmat. Kita kena ada semangat, kena ada niat yang baik, kena ada himmah, maknanya orang panggil nak mengisi Ramadan dengan begitu semangat. Setakat ni semangat tak semangat kita? Semangat tak? Agak-agaknya semangat ahli ibadat dengan semangat tokek kedai mana kuat? Anak duk perhati tokek restoran, dia duk iklan dah. Semalam ada orang hantar, dia kata buffet iftar Ramadan 200 satu kepala. Saya kata ni bukan buffet Ramadan, ni bukan bazar Ramadan, ni sudah jadi bazir Ramadan. Kita makan di surau pun orang bagi free, dia nak makan di restoran sampai 200 kepala. Apa iftar macam tu. Ini tu pembaziran yang berlaku di bulan ni. Kerana kita kena letak semangat bahawa insya-Allah, letak senarai tuan-tuan dalam buku mana kertas. Dalam kertas tu kita dah letak beberapa perkara ibadat. Tak apa, tuan-tuan tolong ambil dan tolong baca. Saya anak baca tak sempat. Ni dalam risalah kita ni, Ramadan Al-Mubarak, amalan awal di bulan Ramadan. Dia ada 6 siri risalah Ramadan ni. Tapi kita bagi satu je lah. Kalau semua surah 6 siri, tak kalah bit lah kita bawa bagi dia punya risalah dah. Tapi kalau PDF ada. Tuan-tuan kalau nak PDF ada. Jadi dalam ni kita sudah ada senarai amalan-amalan yang elok yang mesti kita kena letak dalam agenda hidup kita ni pada bulan Ramadan tahun ni, insya-Allah. Kata insya-Allah lah kau boleh buat. Siapa dia kata tak boleh buat, orang ni sangat lemah. Tidak ada semangat, tidak ada ulul himmah, semangat untuk mengisi Ramadan. Allah Ta'ala sediakan kita Ramadan. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Aku bagi kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam, aku wajib pada kamu berpuasa ni. Objektif besar, objektif utama dia panggil maqasid, dianya la'allakum tattaqun, suruh kamu jadi orang yang bertakwa. Para jemaah sekalian, bila Allah nak kita jadi orang bertakwa, maka dia bukanya lorong takwa cukup besar. Ibarat kata kita kerja di pejabat, bos panggil, dia kata nama apa kita? Muhammad. Kata, Muhammad, saya nak naik pangkat awak. Kenapa tu dia senyap gitu ya? Kita nak balik cerita ke orang rumah pun tak berani. Takut dia main-main, gurau-gurau je. Tak. Nak tulis di Facebook lagi tak berani, takut orang kata perasaan seorang.
Tapi kalau dia kata, aku nak naik pangkat, ini borang, isi borang, pergi kursus 2 minggu. Confident tak? Allah SWT kata, la'allakum tattaqun, aku nak jadikan kamu ni orang bertakwa, maka dibukanya lorong takwa di bulan Ramadan ini sangat besar. Sabda Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin." Bila masuknya malam pertama Ramadan, syaitan diikat. Itu satu lorong. Maknanya, kita main analogi mudah ya. Musim perayaan Aidil Fitri ke Aidil Adha ke hari tahun baru Cina ke apa tak? Kerajaan dah keluar arahan awal-awal lagi, lori-lori besar tidak dibenarkan berjalan. Letih kita, jam, barang-barang sudah habis, bekalan tak ada. Maknanya bila mari Ramadan syaitan diikat. Kenapa diikat syaitan? Sebab Allah nak suruh kita bergerak sendiri. Gangguan syaitan tidak ada, tapi nafsu masih ada. Nafsu yang dididik oleh syaitan, yang ini mengganggu kita. Ada seorang pakcik, saya pun tak ingat ada pakcik ni, tapi dia tanya soalan menarik juga. Dia kata, saya bila dengar ustaz ceramah, syaitan tak ada di bulan Ramadan. Tapi terfikir dalam kepala saya, betul ke syaitan tak ada? Kita kata, siapa cakap syaitan tak ada? Syaitan ada, cuma dia kena ikat. Kalau kata tak ada, tak mungkin. Syaitan itu wujud, tapi dia kena ikat. Kita pun tanya dia, pakcik tak percaya kau dengan hadis? Saya bukan anti hadis. Kata ni kita ni pengikut sunnah, kenapa pula? Habis, kenapa macam tak selesa je dengan hadis syaitan tu? Dia kata ada sebab dia. Dia ada sebab nuzul. Apa dia sebab nuzul dia? Dia kata waktu dia pergi ke masjid bulan Ramadan, keluar dari masjid, selipar dia hilang. Ada juga nak tasih hadis dengan selipar hilang. Maknanya kalau selipar hilang, syaitan lah curi. Syaitan mana pakai selipar, wajib. Kan orang tulis kartun syaitan tak pakai selipar. Ada tulis selipar. Orang tulis kartun tulis syaitan tak pakai selipar. Macam mana kita kata macam ni? Dia ketawa. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak percaya. Kita bergurau lah dengan dia. Kita kata, pakcik, syaitan yang diikat tu dia tak pakai selipar. Tapi ada satu lagi kategori syaitan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan tu daripada dua. Sama ada jin yang kita tak nampak ataupun daripada manusia yang kita nampak. Maka yang manusia ni Tuhan tak ikat dia. Kecuali dia nakal, penjara yang kurung dia, itu cerita lain. Maka pada jemaah sekalian, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka di sini semangat yang kita kena letak. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba semak balik Ramadan kita tahun lepas. Cuba semak balik Ramadan tahun lepas. Berapa juzuk Quran yang kita baca tahun lepas? Ingat ke tak ingat dah? Ingat lagi dah. Kalau boleh tahun lepas dan tahun sebelumnya. Selepas zaman Covid ni. Masa Covid tu tak tahulah boleh baca Quran ke tidak, sebab duk pening kat rumah. Nak jadi imam sendiri tarawih. Kita siasat. Kemudian tahun lepas aku infak derma banyak mana? Kita infak di bulan Ramadan tu banyak mana? Kemudian tarawih. Ini agak isu sensitif sikit ni. Tarawih sebelum-belum ni, adakah cukup rakaat sekali dengan imam atau lari tengah jalan? Tuan-tuan jangan jawab lah, sini malu korang. Jawab dalam hati kita, tahun lepas kuat juga penting. Tahun lepas lari juga kita. Separuh jalan lari, kita kata tahun ni dia panggil semangat yang kita nak tahun ni, iaitulah kita berazam, letak keyakinan bahawa kita tak akan lari tengah jalan. Sebab apa? Sebab kita dapat risalah ni awal. Tengok risalah dalam kolom yang ketiga tu. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, coba tengok yang ketiga tu ada pesanan yang warna hitam tu. Dia kata sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam, yakni orang yang solat malam. Mana dalil? Dalil hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi kita sallallahu satu malam dia solat qiyam Ramadan. Zaman Nabi tak nama tarawih.
Tapi bolehlah kita guna nama tarawih atas dasar dah jadi istilah. Jadi istilah kan. Nabi solat tarawih sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, ada sebagai sahabat mari komplain. Ramai sahabat komplain juga. Biasa tempat kita komplain kuat dah. Kalau imam baca panjang komplain dulu. Imam ni mentah ke dia hafal Quran. Macam-macam dia buat dengan kita. Mari sahabat dia kata, ya Rasulullah, tengok dalam hadis tu. Wahai Rasulullah, baru separuh malam. Kalau Rasulullah teruskan lagi solat qiyam ni sampai ke sahur, rasanya lagi semangat. Macam mana agak-agak? Kalau orang mari komplain kita macam ni, sambung balik ke tak sambung? Imam pun lari dah. Ahli ibadat sini ni tak larat kita dah. Nabi SAW yang dia tahu manusia ni lemah, lebih lagi umat akhir zaman nanti orang yang lemah, maka Nabi kata innahu man qama amal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri bersama dengan imam, ada juga orang cerdik, dia kata, Ustaz, saya lari bersama imam yang pertama. Masjid kita ni berapa imam tarawih? Itulah dia kata dia lari yang pertama. Yang betul lari juga dia. Kita kata tak boleh yang pertama, tarawih ni package 20 rakaat tak boleh lari. Imam satu imam, kalau ada 3 imam kena ikut imam yang terakhir. Maka ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, berdiri satu malam. Dia untuk. Untuk tak untuk kita? Selepas kita solat tarawih pukul 10 malam, makan mores sekejap, balik sambung tadarus. Mungkin pukul 11 kita dah tidur, nak bangun sahur, nak kerja esok. Tidur itu ditulis pahala qiyamul lail. Jadi rugilah tuan-tuan kalau kita tak ambil. Maka itu dia panggil uluwil himmah. Semangat yang kita kena letak keazaman kita semak yang tahun lepas, dan kita akan baiki, membaik pulih atau menambahkan kebaikan, nilai tambah pada tahun ini insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Kalau kata tak boleh, rugi. Nak kata apa? Walaupun amalan kita ni amalan sunat. Ustaz-ustaz kita yang mengajar dalam bab definisi amalan sunat dengan fardu ni, dia kata yang sunat buat boleh pahala, tak buat apa? Tak ada apa-apa. Betul tak? Ingat definisi sunat. Amalan sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa. Kenapa lari tengah jalan? Tak ada apa-apa, bukan dosa. Betul. Dari sudut jawapan pekohnya sah. Tapi dari sudut pahala kita kena tukar sikit jawapan. Yang sunat buat boleh pahala, tak buat kena letak situ, barulah dia motivasi tu naik. Tak buat rugi pahala. Kita lari tengah jalan dengan orang yang solat tarawih sampai sudah, agak-agaknya beza jauh mana? Jarak masa berapa je? Setengah jam? 40 minit? Dia sudah baru duduk order makanan, orang panggil kedai colek. Kita yang duduk dia sudah dengan imam ni keluar dari masjid. Tapi orang ni dapat pahala qiyamul lail, yang dia lari tengah jalan dapat pahala setakat tu je. Kita kata satu kerugian lah. Saya tak kata, ada setengah ustaz ni kata kalau tak cukup rakaat tak jadi tarawih. Kata yang tak jadinya, kalau tak sah baru tak jadi. Macam kita solat zuhur 3 rakaat, tak jadi tu. Solat zuhur 2 rakaat qasar jadi. Orang tawaf, dia tawaf 6 kali je, tak cukup 7, itu tak jadi. Ada juga dia kata, ustaz saya letih hari ni, saya tawaf 2 kali je. Boleh pahala ke tidak? Kata tawaf ni dia ada package dia, selagi tak ikut 7 tak jadi satu tawaf. Kan? Baiklah. Kita ringkaskan masa dah masuk isya ni kita. Kita tambah sikitlah, kemudian kita beri. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut ayyaman ma'dudat. Aku perdu pada kamu puasa ni ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang. Paling banyak puasa berapa hari? Paling banyak berapa hari? 30. Minimum dia 29, 28 ada? Tak ada. Dia tak macam bulan Februari. Bulan Februari ada setengah tahun 28. Ramadan bulan Hijri dia panggil syahr qamari 29 30.
Siapa dia puasa 29, maka sudah dikira cukup sebulan. Tak payah qada. Tapi kalau tak cukup 29, contohnya kita puasa di sini mula hari Selasa. Kita andaian ni. Orang Mekah dah mula hari Isnin. Kita pun pergi Mekah, raya di sana. Orang Mekah dia raya 29 hari. Bagi kita berapa hari? 28. Kita kena raya sekali dengan dia, kemudian kena tambah satu hari lagi. Sebab dia tidak ada 28 hari. Bulan Qamari tak ada 28 hari. Gitu ialah cara dia. Hak tu tak payah. Yang susahnya kalau mula di Mekah balik raya sini, dia akan jadi 31 hari. Macam mana nak buat tu? Dia tak ada juga 31 hari. Baiklah. Tu kita bincang lain lah. Moga semua tak mula puasa di Mekah ni, puasa sini ialah. Baik, yang keenam, kita kena ambil dengar banyak bulan Ramadan ni, banyak dengar tazkirah. Tazkirah, nasihat, kata-kata motivasi. Sebab tempoh sebulan. Bila tempoh sebulan, kalau tak isi pengisian yang baik, ramai awal, kosong kemudian. Itu dah di awal Ramadan 10 hari pertama tu penuh surau. Ujung-ujung tu tak apa nak ada dah. Ada juga orang bersangka baik, Ustaz, dia balik kampung. Kata kalau balik kampung, Alhamdulillah. Takut bukan balik kampung, dia lari pergi ke mana? Nak siap raya dah. Nak terawih pun tak sempat sebab nak pergi ke mall lah, nak pergi sana sini. Kita kata itu satu kepincangan yang berlaku di dalam kehidupan kita yang cukup merugikan. Maka walau bulan Ramadan, kita kena ambil peluang dengar tazkirah. Di antara ilmu yang paling utama yang kita kena ikuti para jemaah sekalian, iaitulah ilmu tadabbur Al-Quran. Kena ambil satu slot masa. Tak kira sama ada pagi ke, malam ke, kita ada kelas tadabbur Quran. Sekarang ni zaman kita ni, selepas zaman Covid ni, saya kata Alhamdulillah. Lepas zaman Covid ni dah mula banyak kuliah-kuliah di alam maya. Cuma dari sudut pahala majlis ilmu berbeza. Ini kita tak sembunyikanlah. Ada jemaah tanya, dia kata, Ustaz, saya duduk di rumah dengan kuliah. Jadi dia tak pergi dengan kuliah di masjid. Apa beza? Kata dari sudut ilmu dapat ilmu, insya-Allah. Dari sudut majlis ilmu berbeza. Sebab orang duduk di masjid, di antara maghrib dengan isya, kita tunggu maghrib, daripada selepas solat maghrib tunggu isya, tuan-tuan yang duduk di sini ni ditulis oleh Allah Ta'ala pahala solat. Dia kata Allah Ta'ala tulis pahala solat selagi solat itu menahan kita daripada balik. Maknanya kalau kita mari maghrib, isya, ni kita lewatkan sikit solat isya, contohnya, mana kita dapat 2 jam, banyak pahala tu. Kalau masjid kita ni boleh i'tikaf pula, pahala i'tikaf lagi. Duduk bertalaki dalam majlis ilmu, 4 perkara pula kita dapat dalam hadis yang Nabi kita sebut itu. Jadi ada perbezaan. Sebab itulah bila pencinta ilmu dia tanya macam mana solusi yang kita boleh buat supaya ilmu kelas yang kita ikut tidak terputus, tapi duduk dalam masjid juga kita dapat pahala. Kata duduk di masjid, dengar jelah. Sekarang ni kalau mengaji kita kelas alamanya, kalau kita balik rumah kita tak dapat duduk i'tikaf. Duduk di masjid tak dengar pula itu. Jadi jamak lah. Boleh kalau kita jamak. Kita bawa alat gadget kita ni, letak dalam telinga sebelah ni dengar kuliah kita mengaji, sebelah lagi dengar kuliah kat depan ustaz. Jamak itu jadi ke? Kau tak boleh. Allah Ta'ala tak jadikan 2 hati bagi seorang manusia. Tapi sekurang-kurangnya boleh jamak lah. Campur. Kita kata insya-Allah. Jadi kena dengar nasihat, dengar mau'izah. Di antara mau'izah yang paling besar sekali yang kita kena ambil dari Ramadan ni, iaitulah Syahrul Quran. Kita tadabbur Al-Quran. Cari ayatus siyam, ayat-ayat puasa. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita terus beribadat, kita terus dengan tazkirah, maka kita akan dapat meneruskan orang panggil momentum awal Ramadan dengan akhir Ramadan, bahkan akhir Ramadan lebih kuat daripada awal. Sepatut gitu. Sepatutnya awal ke akhir lebih kuat.
Dalam hadis dia kata al-a'malu bil khawatim. Amalan kita dikira yang terakhir. Sebab yang terakhir Ramadan itu adanya Lailatul Qadri. Adanya Lailatul Qadri. Baiklah, yang ketujuh, semua ibadat kita ni kita kena letak mengharapkan pahala. Sama ada kita puasa, kita baca Quran, kita tadarus. Sebab Nabi kita sebut 3 kali dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW sebut man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa dia puasa dalam keadaan dia beriman dan mengharap pahala. Satu. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa dia berdiri beribadat pada waktu malam imanan wa ihtisaban. Wa man qama lailatal qadri. Siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar. Semua Nabi sebut iman ihtisab. Maknanya di sinilah kata para ulama, besarnya peranan niat kita buat ibadat itu kerana Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang ke-8 di antara perkara agenda besar yang tuan-tuan dan puan-puan kena letak dalam kepala, dalam jadual kita, iaitulah nak baca Quran beberapa kali khatam. Beberapa kali terpulang atas kekuatan, kita nak paksa tak boleh. Kalau saya kata sekali, Allah, sekali je, marah pula nanti. Kalau saya kata 3 kali, oh 3 kali mentang ke dia baca Quran lancar. Jadi kita ukur kita. Tapi jangan tak ada apa. Jangan langsung tidak ada khatam Quran, malu kita dengan Quran. Ana jumpa seorang pakcik. Bila kita sebut tentang khatam Quran, dia kata dia tak pandai baca Quran. Macam nak buat? Jadi maka orang macam ni, kesimpulannya dia kena duduk dalam majlis tadarus Quran, duduk sekali dengan orang, buka Quran sekali. Orang baca dia ikut. Walaupun dia tak boleh baca, tapi dia ikut je orang baca. InsyaAllah kalau orang khatam Quran di masjid kita ni, di surau kita ni, dia juga termasuk di kalangan orang yang boleh pahala baca Quran, insyaAllah ta'ala. Baiklah, yang ke-9, kita kena banyak iktikaf di bulan Ramadan. Banyak iktikaf. Iktikaf siang dengan malam berbeza. Terutama 10 akhir Ramadan, kalau boleh kita iktikaf malam tu banyak. Buat program banyak di masjid malam. Maknanya selepas solat tarawih tu ada tadarus Quran. Ada kelas tadabbur Quran. Ada apa saja yang kita boleh panjangkan masa kita, sebab kalaulah malam yang kita duduk di masjid itu berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, gandaan pahala 83 tahun. Banyak ke sikit? Rugi kalau kita tak buat ibadat. Allah, 10 malam je. 10 malam bukannya banyak. 10 malam daripada 360 malam, 350 kita tidur di rumah. 10 malam kita habiskan masa di surau, di masjid kita ni, kalau kita mampu. Kalau betul-betul ada kemampuan lagi, duduk je di masjid. Iktikaf lebih baik daripada kita tidur di rumah kalau kita ada. Baiklah. Yang terakhir, yang ke-10, para jemaah sekalian, kita kena banyak muhasabah, tinggalkan perkara-perkara lara, perkara-perkara maksiat. Di antara benda lara yang ada depan mata kita sekarang ni, sama ada melalui alat-alat gadget kita ni ataupun melalui media-media yang ada di rumah kita. Dia biasanya gangguan yang dibuat oleh masyarakat kita ni, terganggu kita bila bagi mulai Ramadan, banyak pula drama-drama yang dikatakan Islami. Saya kata dikata Islami sebab Islami apanya? Duk tengok bini Abu Jahal tak untuk aurat, haram tengok bini orang walaupun bini Abu Jahal. Kita ustaz nak tengok cerita Palestin. Tengok cerita Palestin, pembaca berita tak untuk aurat. Jadi banyak benda-benda lara. Jadi kita cuba tak suruh tengoklah cerita-cerita. Yang peliknya, cerita Nabi ke, cerita perang ke, tak ada pula bulan luar Ramadan. Bulan Ramadan je ada. Kita baru je buka Quran, anak mari panggil, mak. Ni cerita Nabi pula. Tutup Quran tengok cerita Nabi. Sengih itu. Akhir kali habis masa gitu. Kita tutuplah cerita yang lain-lain, kita masuk cerita kita dengan Allah Azza wa Jalla. Cerita yang paling baik, ahsanul hadis kitabullah. Sebaik-baik cerita Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak ada keperluan, tak payahlah kita keluar, duduklah di rumah, duduk di masjid, di surau kita, insya-Allah taala.
Dan sebagai penutup, adalah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak doa, banyak zikir, banyak bermunajat. Kenapa? Karena waktu mustajab doa banyak di bulan Ramadan. Waktu mustajab doa banyak di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat yang terbaik, memburu Ar-Rayyan sampai kita dengan izin Allah Taala ke pintu syurga Ar-Rayyan, dan Allah Taala layakkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dapat masuk ke dalam syurga yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.